Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa zakkirni ma nasitu. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث زاد مسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ثم اتفقا إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. وعن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت به خصلة منها كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. متفق عليه. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda orang munafik ada 3. Imam Muslim menambah, sekalipun beliau berpuasa, bersembahyang dan menjangka dia adalah seorang Islam, lalu kedua-duanya berittifaq, apabila dia bercakap dia pelawak, apabila dia berjanji dia memungkiri, dan apabila diberikan amanah dia khianat. Daripada Abdullah bin Amr, kata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, 4 perkara barang siapa yang ada pada dia, maka jadilah dia munafik yang pure, dan barang siapa yang ada satu daripadanya, maka ia adalah 25% jadi munafik, sehinggalah dia meninggalkannya. Apabila diberi amanah dia khianat, apabila dia bercakap dia dusta, apabila dia berjanji dia mengkhianati, dan apabila dia berkelahi dia melampaui. Muttafaqun alaih. Minggu lepasnya kita sebut bab ada dosa besar lagi. Minggu ni nya tanda munafik dan dosa besar jugalah. Hadis yang kita nak baca malam ini juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan yang keduanya hadis daripada Abdullah bin Amr. Kamu baca dua-dua selalulah, bahasa dia yang lebih kurang, yang lebih kurang. Jadi Nabi kata ayatul munafiqi, ayat tu, ayat ni dalam bahasa Melayu kita faham tak macam ayat Quran lah, ataupun tulisan. Ayatun dalam bahasa Arab ni makna dia alamatun, alamat, tanda. Orang panggil nishan, batu nisan tu tanda lah tu, Urdu panggil nishan. Jadi dalam hadis ini Nabi sebut ayatul munafiq, tanda orang munafik. Orang putih panggil simptom, simptom. Al-ayatu ma yufhamu minhu syai'un. Tanda ni artinya apa sahaja yang kita boleh faham daripada tanda ni sesuatu. Tidak tak gila kaji Habib Piti tulis signboard tu, lah Ketopak, lah Kota Baru, banyak mana tu. Dah gitu kan ni. Ada untuk ke khos bahagian signboard. Pasal apa tu? Pasal kita boleh faham sesuatu lah. Orang yang nak ngaji, bukan nak ngaji, yang nak ambil periksa
Inilah nak lulu CJ ni apa, lalu lintas ni lah, lesing ni banyak mana kena belajar. Kalau gitu tu macam ular tu, bengkok jalan tak kira. Wak kok tu kira, wak kok ni kane macam mata anda beratus-ratus tanda, buku tu tebal gitu, nak bayar 50 riyal seorang nak buku tu. Betul tu kan ya, pressure semuanya tak ada gap. Pasal apa? Pasal yufhamu minhu syai'un. Kenapa? Kerana daripada tanda tadi kita boleh faham sesuatu. Orang dulu kata sekali air berkocok sudah tahu tino dah jatuh ikan. Betul kan? Apa? Orang dulu buai belakang tu tipu kita. Nak tahu mana mu? Ikan kulah pun tak tahu kocok air tu. Tapi dia jadi kata-kata. Ataupun sudah tahu jantan ataupun betina. Ada macam-macam lagi lah. Jadi ayah sini maknanya al-alamah. Al-alamah ni nisyan. Apa tu panggil simptom. Kalau doktor dia tengok pesakit mari tu, paru-paru berair ni lagu ni itu kan, mari pucak ni jatuh ni gini, kalau mari heret kaki kak ni go out ni go doktor pasal apa dia tak ada tengok lagi, dia tahu dah tu doktor biasa. Kalau doktor natal contohlah doktor lembu ke apa, tengok lembu besar apa, dia tanya, hello lembu saya, lagu mana keadaan lembu, makan ke tak makan? Tak makan 5 hari dah. Dia tahu lah gas banyak dalam perut. Gas banyak dalam perut. Tak ada apa, dia pergi cocok gitu je. Ibu jarum tobik song. Orang zaman dulu ambil daun baru tu, tengah kapur, pau mak tepek bong lembu. Maknanya manusia memahami sesuatu daripada sesuatu yang lain. Itu dilalah. Kenapa baik? Dan Nabi sebut sini ayatul munafik, tanda. Nabi tak kata dia munafik, Nabi kata tanda. Ni banyak orang silap faham ni. Contoh dalam bab bid'ah, kata dia kata duk membid'ahkan. Alhamdulillah suka baca-baca sahabat. Saya dua ni ada seminar antarabangsa ke akidah buat di Negeri Sembilan tu. Doktor-doktor mari daripada Maghribi tu banyak. Kecek tu betul lah, kita duk kecek lah juga. Kita bahasa nak suka dia bid'ah ke syirik ke kafir ke murtad, dia tak jadi ke orang kata tak sedar bising lah, dia tak jadi, tak terkena benda tu ke orang kata. Banyak kata lah gajah rimah pun. Begitu kita orang yang mengaji sunnah ni khususnya, gapo apa balah ni kita boleh pelesar belakang. Kadang-kadang orang ni tak sibuk kerana ke orang ramai pakai tak sibuk belakang. Macam contoh buat sunnah ni, orang ramai pakai tak sibuk belakang, kita tak boleh buat. Imam Ahmad bin Hanbal sebut awal tu, iza sahhas sanadu fala yutraku liqauli ba'din nas au kulli. Apabila ada sanad sesuatu ni, kita tidak boleh mengenepi ke dia sekalipun orang ramai tu kata sebalik. Orang nak kata gajah rimah pun apabila kita ngaji ada sanad. So dia ni bagi mari Nabi kalau hak ni buat ataupun jenis meninggal, Nabi tak biasa buat, kita yakin lagi hak tu lah. Tak ada apa satu lah. Habis tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bercakap bahasa yang dia guna. Kalau kita belajar, khususnya kalau kita belajar hadis daripada ahli hadis, orang ngaji hadis sungguh. Pak kita ni hak jadi masalah, ustaz-ustaz kita mengajar, dia ngaji bukan daripada orang mengaji hadis. Nama Sabah, orang ngajar Bukhari, ngajar Muslim di Pondok Pasir Tumbun. Royak ngatik ni ada dalil, ada bukti, ada nah. Kita pun heran. Kamu kata ditanya lah. Kita dua ria ada lagi pitih. Kalau jumpa dalil ngatik orang mati ni lah.
Ada dalil ada nah. Bawa duk Saifuddin anak tu Haji Ramai bukan baru ni tu kan. Orang duduk besaruh dalam TV radio lah tiap-tiap hari berapa tak ingat. Orang jadi tok besar dia lah, tok guru besar tobik lah radio. Tiap masa mau balik dulu kan, mari nak berdebat dengan tiap-tiap hari amo ngajar majib sekat. Dulu malah senang malah susah ada tak mari pondok ni amo kata kita kalau ada bukti mari lah. Nak balas tak ada pasal. Berat nak bukti masuk-masuk, nak bukti mentah-mentah kata marilah gajah rimah pasal ada bukti. Hak lain hak kita boleh royak banyak. Kita boleh royak banyak ada nah. Hak yang melibat hukum fiqh ni macam macam kita boleh royak lah. Jadi kalau kita ngaji hadis daripada orang yang ngaji hadis, masya-Allah taala, misal contohlah kalau kita nak sebut malam tu kita tu sebut an Abi Hurairah. Hadis lek belakang tu an Abi Hurairah juga dah. Ni kalau baca tengok kita hak kita baca saat ni daripada Abu Hurairah. Dia riwayat wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis sebelum daripada tu pun wa an Abi Hurairah juga. Setengah-setengah kalau lagu tu hadis sebelum tu an Abi Hurairah, hadis selepas pun an Abi Hurairah. Biasa dalam mata hadis tidak disebut an Abi Hurairah, dia akan kata wa anhu. Di Pakistan hok ni ulama sarah der kakak 10 minit dia sarah. Pasal apa gitu? Bapa wa anhu sini wa an Abi Hurairah pula. Dia akan sarah panjang lebar lah. Kenapa? Karena kata dia kalau wa anhu sebelum daripada tu tak ada nama orang lain. An Abi Hurairah qala Nabi sallallahu habis kat tu. Tapi kalau tengah-tengah tu ada Bukhari ke wa fi riwayatil Bukhari dalam tengah-tengah tu atau wa fi Muslim atau tengah-tengah ada sebut nama lain, lalu kaedah menulis tak boleh sebut wa anhu. Pasal apa? Takut jadi kesamaran. Pasal dalam kaedah merujuk dhamir ni, kaedah mengganti nama ni hendaklah dirujuk pada orang paling hampir. Jadi tengah tu mari ada perkataan orang lain, nama lain, kita wa'ari perkataan wa anhu, berlaku kesamaran. Ini menyebabkan cacat dalam pengajian ilmu hadis. Lalu kena kata wa an Abi Hurairah supaya apa? Li itfa'il iltibas, supaya nak menafikan kesamaran yang akan berlaku. Astaghfirullah tu dia sarah. Ni dah ada hadis. Ni pada juga hasanah pada dolalah pada dia faham pun dak dolah tu gap. Hasanah tu gap. Hidup kecek macam-macam. Jadi sini Nabi sebut ayatul munafiq, tanda dah simptom-simptom ataupun apa yang kita boleh faham dia tu munafik. Nabi kata ada 3. Baik. Al-munafiq ni orang munafik. Munafik ni asal pada an-nafaqah. Nafaqah